Majlis malam ni adalah himpunan politik. Himpunan politik ni akhir sekali apa dia? Akhir sekali, kita nak rakyat ramai-ramai sokong. Dengan sokongan rakyat, kita dapat kuasa politik. Dengan kuasa politik, kita buat dasar-dasar yang akan memberi manfaat balik kepada rakyat. Tujuan akhir duduk situ lah. Tanpa kuasa politik, kita cuma boleh bersyarah. Tapi dengan kuasa politik, kita boleh buat dasar kebajikan, dasar belia, hubungan antara bangsa, dasar-dasar membenteras rasuah dengan kuasa. Kita pernah ada kuasa itu. Apabila rakyat pilih kita jadi kerajaan pada tahun 2018. Sebelum kita dapat kuasa, kita buat himpunan penerangan macam ni juga. Kita bagi tahu rakyat, GST satu cukai yang membebankan rakyat. Kalau rakyat bagi mandat pada kita, kita tamatkan GST. Rakyat bagi mandat sungguh, GST kita tak laksanakan. Yang kedua, kita bongkar skandal rasuah yang terbesar, 1MDB. Kita kata, kalau rakyat bagi mandat pada kita yang terlibat dengan rasuah 1MDB, kita akan bawa ke muka pengadilan. Saudara, dengan undi yang diberi oleh rakyat itulah, kita berpeluang untuk meneruskan siasatan dalam rasuah 1MDB yang membawa kepada Datuk Najib sekarang merengkok di penjara Kajang untuk 12 tahun dan denda 210 juta. Kalau kerajaan tak berubah pada 2018, tuan-tuan ingat, Datuk Najib dalam kes 1MDB, dia buang Peguam Negara, Gani Patail. Dia lantik Afandi Ali jadi Peguam Negara. Dan tugas pertama Afandi Ali ialah buat sidang media mengatakan Najib tak terlibat sama sekali dalam rasuah 1MDB. Pemimpin PAS masa tu pergi jumpa Ketua Eksekutif 1MDB Arul Kanda, lepas tu keluar muka depan Harakah. Pemimpin PAS puas hati dengan perjalanan 1MDB. Begitu naif sekali PAS dalam isu governance, tata kelola. Tuan-tuan, Datuk Najib Kaih Peguam Negara, maknanya kertas siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tidak dapat dibawa ke muka pengadilan sebab kuasa mendakwa adalah kuasa Peguam Negara. Datuk Najib terus jadi Perdana Menteri. Mai pilihan raya 2018, Datuk Najib tumbang, UMNO tumbang, Barisan Nasional tumbang, PAS menang 18, yang menang Pakatan Harapan, dan pengadilan siasatan disempurnakan, Najib dibawa ke muka pengadilan. Makan masa lama, walaupun setelah kita jatuh, bukan rakyat tolak, kita jatuh kerana sejumlah ahli parlimen berpaling tadah, tetapi kes yang sudah berjalan tak mampu ditarik lagi. Dah jalan Gear 4, Gear 5 dah. Akhirnya Datuk Najib kalah di Mahkamah Tinggi, kalah di Mahkamah Rayuan, terakhir 24 Ogos kalah di Mahkamah Persekutuan. Kalah sebab apa? Sebab mahkamah berjaya diyakinkan oleh pendakwa duit masuk betul dalam akaun Datuk Najib. Tak banyak, lebih kurang 40 juta sahaja. Datuk Najib bila ditanya, dia kata saya pun tak tahu duit ni dia mai daripada siapa. Saya tak suruh. Pendakwa kata kalau hang tak tahu duit ni daripada siapa, pasal apa hang keluar cek belanja? Hampir beli jam mewah, hampir segala macam lah senarai lah. Datuk Najib kata aku tak tahu. Duit masuk aku belanja. Lagu tu.
Duit pula mai daripada mana? Mai daripada syarikat Menteri Keuangan diperbadankan. Nama apa? Nama syarikat tu SRC International. Syarikat siapa ni? Syarikat Menteri Keuangan diperbadankan. Jadi semua hujah itu berjaya dibuktikan Najib tak boleh tepih. Hujung-hujung Najib cuba tukar peguam. Lepas tu Najib cuba serang hakim. Tapi semua itu dibaca oleh hakim Mahkamah Persekutuan. Mereka tolak semua. Tangguh. Tak boleh. Tukar hakim. Tak boleh. Duit masuk akaun hang? Ya. Dari mana? Aku tak tahu. Hang belanja betul tak? Betul aku belanja. Hang beli apa? Aku beli jam. Aku beli handbag. Aku beli segala macam. Tapi hang tak tahu. Hang tak tanya duit. Tak ada. Aku tak tahu. Apa awak masuk duit? Tapi duit ada lah akaun. Dia lagu tu. Dan dia nak rakyat Malaysia percaya. Tentulah rakyat Malaysia ni masih waras. Dan akhirnya, percubaan dia gagal. Dia terpaksa sekarang mendiami penjara Kajang untuk tempoh tak lama, 12 tahun saja. Dengan denda 210 juta. Kalau tak mampu bayar 210, tambah lagi 5 tahun. Tak banyak. Pasal apa benda tu berlaku? Pasal rakyat pi ke tempat mengundi 2018, sokong Dr. Azman di Kuala Kedah, sokong Abang Mat di Kota Raja, sokong saya di Kulim Bandar Baru, sokong keadilan lagi di Alostak, Johari Abdul di Sungai Petani, Nurin di Merebuk, Karupaya di Padang Serai. Kita menang, campur dengan seluruh Semenanjung, campur Sabah Sarawak, kita menang sampai 128 kerusi dan kita jadi kerajaan. Dengan cara itu, Datuk Najib sudah hilang kuasa, kes rasuah dia satu demi satu terbuka. Pilihan raya hak nak main ni, kalau rakyat kembalikan semula Barisan Nasional dan kawan-kawan dia, termasuk PAS, skandal rasuah lebih teruk daripada 1MDB semakin menjadi-jadi di negara kita. Nak rasuah lagi, pilih UMNO, Barisan Nasional dan sekutu dia termasuk PAS. Nak benteras rasuah, sokongan adalah kepada Pakatan Harapan kerana kita buktikan janji kita kepada rakyat. Tuan-tuan, jangan terkalih fokus kita. Jangan layan isu perkauman. Ini kerajaan Melayu Islam. Orang bukan Melayu cuba untuk mencabar Islam. Mencabar raja-raja Melayu. Jangan terperangkap dengan gendang yang mereka palu. Jangan menari ikut gendang mereka. Ingat. Jangan sekali-kali terkalih kepada isu perkauman dan isu agama yang dimainkan supaya kita tengok orang Cina nak telan hidup-hidup, orang Cina pula tengok kita sebagai musuh yang mesti dihapuskan di negara ini. Ingat, prinsip kita, saya dengan saudara Melayu Islam adalah saudara satu agama. Saya lafaz syahadah, Haji Derih lafaz syahadah, Abang Mat lafaz syahadah, kita saudara satu agama, satu akidah. Saya lafaz syahadah, Steven belum lagi. Saya dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia. Allah Ta'ala jadikan saya. Allah juga jadikan Steven Sim sebagai makhluk yang bernama manusia. Saya dan Steven adalah saudara sesama insan. Saya sesama Haji Derih adalah saudara satu akidah, saudara satu. Ini ingat perbezaan dia. Nah, Sayyidina Ali kata apa? Sesama Islam, saudara satu akidah. Islam dan bukan Islam, saudara sesama insan. Kita dijadikan Tuhan untuk lita'arafu. Islam agama kita lengkap sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Ta'ala kata agama Islam ini lengkap sempurna. Allah Ta'ala cukupkan nikmat dia untuk kita. Dan reda Islam ini menjadi agama anutan kita. Sempurnanya Islam
muamalat, munakahat, jual beli, ekonomi, urusan bernegara, politik, lengkap. Ini panduan kita. Saudara, bab itu asas yang sangat jelas. Sangat jelas bab itu. Sebab itu, politik dalam negara kita ini, jangan sekali-kali kita diheret dengan gendang yang dipalu oleh kelompok yang akan terus mainkan sentimen agama dan perkauman. Tadi diulas dengan baik isu hudud RUU 355. Tuan-tuan, saya dalam jawatankuasa Parlimen yang menggubal undang-undang lompat parti. Siapa lompat parti hilang kerusi, lulus dah. Kami ambil masa tak sampai 6 bulan untuk buat daripada kosong, bincang, jadi rang undang-undang, bentang di Parlimen, bahas, undi, lulus di Parlimen Dewan Rakyat, bawa ke Dewan Negara, lulus, akhirnya jadi akta. Pasal apa? Semua pihak terlibat. Parti kerajaan terlibat, parti bukan kerajaan pun terlibat. Akhirnya setuju. Hudud ni pasal apa jadi masalah? Pasal PAS kata, hak boleh buat Islam kami, hampa boleh bukan boleh. Hampa tak erti. Hampa tak layak pun buat Islam. Dulu, lulus undang-undang di Kelantan. Pasal apa tak boleh buat? Kami tak ada kerajaan pusat. Kami ada kerajaan Kelantan je. Kerajaan pusat tak ada kuasa. Allah Ta'ala takdirkan PAS pegang menteri undang-undang mula-mula. Mufti wilayah yang juga cenderung dengan PAS jadi menteri agama. Menteri agama persekutuan pun menteri sokong PAS. Menteri undang-undang Taqiyuddin pun menteri dari PAS. Menteri agama pun apa? Menteri undang-undang pun PAS. Kerajaan pusat, PAS dalam kerajaan pusat. Dulu kerajaan Kelantan kami tak ada kuasa. Lah kerajaan pusat pun kuasa, kerajaan negeri pun ada kuasa. Pasal apa tak buat? Saya sebagai ahli Parlimen, tiap-tiap kali tanya soalan Parlimen, saya boleh tanya soal ekonomi, pemerintahan, segala macam, tapi tetap soalan wajib saya, bila nak bentang RUU 355? Saya akan tanya. Saya tak pernah tinggal. Ni 11 September ni, Stephen, tarikh tutup hantar soalan. Muhammad, 11 September. Jangan tinggal tu. Saya akan masuk lagi sekali. Bila nak buat? Masa Menteri Agama dulu bekas mufti, saya tanya dia. Dia kata, insya-Allah, kuliah mandat baru, kita akan bentangkan sebelum saya tutup mata. Tahu dia kena pecat dulu. Dia hidup lagi. Naik kawan saya Ustaz Derih pula. Saya tanya soalan. Jawapan dia sama macam Menteri UMNO masa jaga dulu. Serupa, tak ada beza. Kita kena bincang dengan semua pihak. Kita mesti harmonikan dengan perlembagaan. Kita kena persembah dengan majlis raja-raja. Kita kena buat bertahap-tahap. Dulu kita kata dah lagu tu. Kita kata lagu tu, ada seorang imam di Padang Serai. Dia mengajak di Masjid Taman Selasih. Khutbah dia. Kak Wan, dia kata Kak Wan Azizah, kalau nanti RUU 355 dibentang di Parlimen, Kak Wan kena sokong. Kalau tak sokong, nanti jirat Cina lah tanam. Tu dia. Orang duduk dalam masjid, nak tunggu sembahyang, mana boleh beredar? Tak boleh. Lah ni Tok Imam tu bersengap. Sengap tak kata apa. Semalam, saya baca berita, Ketua Pemuda PAS yang sedang bermuktamar di Kota Sarang Semut, kita tak pernah lupa RUU 355. Memanglah. Kita bukan kata hang lupa ke tak, kita kata hang tak buat pasal apa. Itu yang kita nak tanya. Yang tu aja. Ada seorang esko di Kelantan, dia bagi tahu, menteri bagi tahu dia, nak buat RUU 355 dia ada 24 peringkat. Kita dah buat setakat 17. Tak lama dah. Allah. Dulu pun Dr. Mujahid kata lagu tu juga. Kita akan mengolah, melihat semula undang-undang keterangan.
kita akan memperkukuhkan peranan mahkamah, institusi mahkamah syariah. Kita ada cara dia nak mempersembah pada majlis raja. Kita sebut benda tu juga. Dia kata, tengok Pakatan Harapan menghina Islam. Tak pernah ada kesungguhan untuk melaksanakan hukum Allah. Takdir Allah Ta'ala letak betul-betul naik Presiden PAS jadi Menteri Agama. Habis. La RU35 tak sebut dah. Pasal apa kerajaan buat konsert tak berhenti-henti? Allah. Tajuk konsert pula. Nah. Habis dah. Nah. Konsert. Jadi kita ni, pesan saya, baca boleh. Tapi jangan duk syarah lebih. Kalau tajuk tema perkauman, tema agama, hak PAS bawa tu salayan. Dia palu gendang, kita jangan menari, kita fokus isu rakyat. Kita kata kita nak ambil balik mandat, bentera rasuah kita dah laksanakan. Bukti Najib Kajang, Rosmah pun baru kena. Tak lama, 10 tahun aja Rosmah. Denda pun 970 juta. Mereka kata pasal apa banyak? Undang-undang tu kata, kalau hang ambil rasuah 100 juta, denda mesti 5 kali ganda. Rosmah ambil 180, 5 kali ganda 970. Campur hak Najib kena 210 jadi 1 bilion lebih. Campur income tax lembaga hasil yang Datuk Najib tak bayar 1.3, jadi Datuk Najib dengan Rosmah kena cari 2 bilion lebih. Rosmah kalau tak boleh bayar tambah 30 tahun lagi. Umur Rosmah lah 70 tahun. Nah, itu dia. Saya ingat kalau UMNO dan Najib kekal lagi, tak hilang kuasa pada tahun 2018. Tuan-tuan ingat Najib akan berada di Kajang? Tuan-tuan ingat rasuah 1MDB ni, kalau PAS yang berkuasa, PAS akan laksanakan juga macam mana hakim mahkamah buat ni? Tidak. Sebab apa? PAS jumpa Arul Kanda, Ketua Eksekutif 1MDB. PAS keluar muka depan kenyataan, kami berpuas hati dengan 1MDB. Tuan-tuan perhatikan. Sebab itu, fokus kita isu rakyat. Pilihan raya kali ini tak macam pilihan raya 2018. Dulu GST, 1MDB. Pilihan raya kali ini, pilihan raya selepas pandemik COVID. Malaysia dan satu dunia alami. Apa kesan COVID? Rakyat, kehidupan rakyat betul-betul terkesan. Hilang pendapatan, susut punca pendapatan. Lah ni, harga barang mahal. Sekarang isu security makanan. Makanan tak cukup. Sekarang ni, latar belakang pilihan raya hak nak main ni ialah rakyat terkesan hidup selepas pandemik COVID. Apa penyelesaian Pakatan Harapan kepada masalah rakyat? Yang ini kita kena fokus. Jangan layan sentimen agama dan perkauman yang dimain oleh UMNO dan PAS. Jangan sama sekali. Fokus isu rakyat. Saudara, lawan rasuah tu, rakyat dah tengok. Hasil ada. Nak mai pula, capai. Saya nak bersyarah lebih tak boleh sebab menteri yang betul-betul buka siasatan, bekas menteri ada sini, Bahmat. Dia yang minta Amrin buang, ketua audit dengan jawatan kuasa hang siasat. Siasat, rupanya kapal itu, hak buat kapal itu bagi kepada syarikat yang hutang bertumpuk-tumpuk. Bila kerajaan bagi dia surat dapat projek, dia kata yang sebelum mula projek, bagi aku dulu 1 bilion. Kerajaan bagi 1 bilion, dia bayar hutang dia dulu. Maknanya, masa dia dapat surat projek buat kapal, dapat duit, dia bayar hutang dulu. Lah, 6 bilion habis, sebiji kapal pun tak nampak. Lah ni, duit tinggal 3 bilion lagi. Kalau habis 3 bilion tu, tuan-tuan ingat 6 biji kapal tu akan siap? Jawapannya tidak akan siap. Orang tanya kepada kita, kalau saya berpeluang ditanya, saya akan jawab bahawa lupakan syarikat Boston itu. Lupakan, abaikan. Syarikat ini bermasalah.
hutangnya banyak, subkontraktor dia tak bayar. Selesaikan yang ini. Masalah pindah kat dia. Kerajaan patut pertimbangkan syarikat baru yang ada keupayaan buka buku baru. Projek ini projek strategik. Perairan kita luas. Laut Cina Selatan, Selat Melaka, ancaman keselamatan negara di perairan ini memerlukan kapal. Memerlukan kapal perang ni. Kena ada. Kena ada. Membangunkan kapal melahirkan ramai jurutera profesional dan tenaga mahir. Ini kepentingan strategik negara. Tak boleh kita hentikan. Kena terus. Tapi tak boleh diteruskan oleh Boston sebab syarikat ini secara teknikalnya sudah pun syarikat bankrupt atau insolvent. Iaitu hutang lebih besar daripada pendapatan dia. Jangan lagi cari masalah. Tuan-tuan, sebab itu, kalau naik Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke, PAS ke apa, sila-sila esok PAS minta taklimat. Diberi oleh Kementerian Pertahanan, oleh Menteri Dia Hishamuddin, PAS diketuai oleh Haji Hadi, Tuan Ibrahim dan juga pimpinannya. Pada akhir taklimat kapal LCS, percayalah, PAS kata kami puas hati dengan kapal LCS ini. Dia puas hati semacam ya. Tuan-tuan, duit habis, kapal tak siap, puas hati. 1MDB duit hilang, projek tak nampak apa pun, puas hati. Parti puas hati ni, biar dia puas hati tak tu sudah. Jangan bagi dia peluang, kita kena ambil peranan, memberikan tawaran penyelesaian kepada rakyat. Apa dia penyelesaian yang kita nak cadang? Pertama, tuan-tuan, rakyat betul-betul mengalami kesesakan kehidupan, terutama golongan pendapatan rendah. Kita pernah jadi kerajaan 22 bulan. Kita tahu ramai mana rakyat yang kelompok ini. Alamat dia kita tahu. Nombor telefon dia pun kita tahu. Nombor kad penalan dia pun kita tahu. Sebab data itu pernah kita pegang. Kita ada semua sekali. Lebih kurang 10 juta. Lebih kurang. Kepada kelompok ini, apakah tawaran kita? Tuan-tuan, rakyat Malaysia ni tuan-tuan, pendapatan bulanan dia mai daripada upah dan gaji. Selain daripada itu, pendapatan daripada sewa, kalau dia ada aset sewa. Yang lain, harta warisan, kalau dia harta-harta yang orang waris dia wariskan. Sumber rakyat Malaysia yang lain, sumbernya adalah pemberian tunai oleh kerajaan. Tuan-tuan, kalau kita menjadi kerajaan pun, kelompok bawahan ini, kita kena pastikan bantuan tunai diteruskan dan kalau mampu ditingkatkan untuk melegakan tekanan kehidupan rakyat. Itu yang pertama. Yang tu tetap kena buat. Hak tu tetap kena buat. Hak tu tak usah duk bersyarah lah. Kita kena ajak mereka memancing, mengail. Tak usah hak tu kita bersyarah kemudian. Hak selesai dulu, hak depan ni. Nah, hak ni. Hak tu jelas. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya dah menjadi sebahagian daripada sebenarnya pasukan manifesto dan menggubal beberapa tawaran Pakatan Harapan sudah pun dibentuk dan mereka sedang bekerja. Jawatankuasa Pakatan Harapan yang menyusun pembahagian kerusi. Kami pun dah, saya Steven Sim dalam jawatankuasa itu, kemarin kami bermesyuarat. Kami dah bincang Melaka, wilayah, kami sentuh sikit Johor, Kedah belum sampai lagi. Kami ada satu tempoh kerja yang Majlis Presiden Anwar Ibrahim, Anthony Loh, Mat Sabu dan juga Mandiau ni dari APCO Sabah, komponen Pakatan Harapan, kita dah diberi tempoh tarikh sekian, selesaikan. Rundingan kerusi selesai. Manifesto selesai. Strategi Pakatan Harapan menghadapi pelara selesai. Jadi, sebagai Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, kerja saya nak kena pastikan semua ni selesai. Bab syarah, bab tawaran apa nanti itu secara terperinci, itu kita akan laksanakan secara digital campaign dan sebagainya secara agresif dalam masa terdekat. Yang itu saya tak risau.
Tapi sebahagiannya saya boleh bagi gambaran macam kita syarahkan sekarang. Saya walaupun pengusi kata Bamak bagi saya 45 minit, saya faham bahawa tak adil untuk kalau saya ambil sampai 45 minit, meninggalkan Bamak 15 minit. Tak boleh. Bamak ni bukan 15 minit. Dia punya intro dia saja pun dah 17 minit. Baru intro. Belum isi ucapan lagi. Jadi, supaya berlaku adil, Bamak akan ambil 30 minit. 1 minit terakhir ini, kesimpulan saya saja. Nah, yang ni Asmiro kena atok lain. Nanti kita akan susun secara kemas penerangan kita untuk segmen pengundi ini, tawaran kita, penyelesaian kita dari segi pengstrukturan semula ekonomi, pembelaan dan tawaran terhadap golongan kelompok vulnerable ataupun yang ketinggalan, terkesan dengan pandemik COVID. Ya, bagaimana kita akan menyusun semula negara daripada sekarang ini jika sekiranya rakyat memberi mandat. Saudara, dengan kuasa politik yang kita ada, harapan kita apa? Yang pertama, anak-anak kita bila habis mengaji, masuk universiti, mak bapak dia harap peluang pekerjaan itu ada. Sama ada yang kerajaan adakan ataupun kerana iklim ekonomi yang bagus, kerana polisi kerajaan yang bagus, maka syarikat swasta dapat menjana peluang pekerjaan. Rakyat nak tengok anak habis mengaji ada peluang pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat tak mahu terus terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi, yang melonjak-lonjak. Setakat mana kuasa kerajaan untuk memastikan hal ini tidak berterusan, disitulah fokus tumpuan Pakatan Harapan kepada rakyat. Kerajaan ni ada kuasa. Dia tak gaduh mengaji ekonomi tinggi. Harga sebahagiannya ditentukan oleh demand and supply. Permintaan dan penawaran. Dalam rangkaian bekalan itu. Rantaian bekalan. Ayam dari ladang. Ayam nak dibesarkan perlu makanan. Ada kos utilities. Ada kos pengangkutan. Ada upah pekerja. Ada harga makanan. Itu semua kita dengar pandangan pengusaha dan penternak. Yang paling penting sampai di meja, di market, orang ramai yang pergi beli itu tidak boleh terkesan dengan harga yang tinggi. Kerajaan ada apa? Kerajaan ada kuasa, ada undang-undang, ada akta, kawalan harga dan sebagainya. Laksanakan. Kawal ketirisan dan penyalahgunaan kuasa agensi penguat kuasa. Hal itu pernah kita buat dan kita laksanakan dengan baik. Terhenti apabila kerajaan kita dijatuhkan dengan cara pengkhianatan. Waktu itu kita dijatuhkan kerana sentimen agama dan perkauman. Naik kerajaan Melayu Islam, harga ayam pun naik juga. Semua harga barang naik ketika kerajaan Melayu Islam jadi kerajaan. Sebab apa? Istilah governance, tata kelola semua ni asing buat parti yang namanya parti Islam ni. Tak ada dalam kamus dia pun. Dia cuma apa dia? Ratu cantik tak boleh, konsert tak boleh, judi kena kurangkan, 1MDB puas hati. Ada lagu tu aja. Sekat tu aja dia. Bila mai kepada macam mana, dia akan jawab, jika Islam memerintah, isu kos sara hidup selesai. Simplistic thinking, pemikiran dia sangat simplistik, mudah. Kita bukan nak tanya what, tapi how, bagaimana. Lah bukan zaman Islam mampu menyelesaikan masalah kemunduran dan kemiskinan. Itu what. Yang orang nak tahu how, macam mana hang nak buat. Dia tak payah. Tak ada lah. InsyaAllah, fokus kita yang ini. Kesihatan. Kalau sakit demam, rakyat harapkan perkhidmatan kesihatan yang baik dan mereka mampu untuk membuat bayaran.
perumahan. Rakyat mampu untuk miliki. Keselamatan. Keluar rumah, anak-anak keluar rumah, balik ke rumah dengan selamat. Kerana keselamatan itu terjamin dan terjaga. Perpaduan. Rakyat hidup dengan penuh harmoni dan saling hormat. Bukan saling curiga, mencurigai. Kita nak wujudkan masyarakat yang begitu. Ini tekad dan azam kita. Sekali lagi saudara, saya dah terlajak ambil 4 minit. Masa Bamat, saya izinkan Bamat lajak 12-4 minit. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan penjelasan kepada beberapa perkara sebagai memenuhi tujuan sebenar ceramah malam ini dianjurkan oleh rakan-rakan amanah di kawasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.